sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu kejutan untuk seluruh kepimpinan politik Malaysia selepas satu artikel ini mengesahkan 13 ditahan sindiket judi dalam talian untung RM2,5 juta tumpas. Artikel daripada FMT. Polis membongkar sindiket dengan serbuan terhadap sebuah premis perniagaan di Jelutong dan kondominium mewah di Queens Bay, Bayan Baru. Sindiket mempromosi dan pusat panggilan kegiatan perjudian dalam talian dikesan mampu mengaut keuntungan sehingga RM2,5 juta. Terbongkar apabila 13 individu warga tempatan ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Pulau Pinang semalam. Menerusi OP Dadu, polis menyerbu sebuah promis perniagaan di Jelutong dan kondominium mewah di Queens Bay, Bayan Baru. Ketua Polis Pulau Pinang, Kau Kok Chin berkata, dalam serbuan pertama di Jelutong pada 10.45 pagi, polis menahan 4 lelaki dan 5 wanita berusia 23 hingga 32 tahun dipercayai pekerja premis perniagaan itu. Serbuan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah, Kontingen Pulau Pinang, dan IPD Timur Laut itu telah berjaya membongkar pusat mempromosi kegiatan perjudian yang telah beroperasi sejak setahun lepas. Sindiket itu menyewa premis perniagaan dengan bayaran RM7.000 sebulan. Dan ia seperti pejabat biasa, sebab itu memang orang tak syak langsung mereka menjalankan kegiatan jenayah. Berdasarkan siasatan, katanya, sindiket itu mempromosi pelbagai permainan dalam talian menerusi aplikasi WeChat dan Facebook kepada pelanggan di Australia dan Bangladesh sehingga mampu menjana pendapatan RM1 juta sebulan. Katanya, seorang wanita berusia 32 tahun yang ditahan dalam serbuan itu dipercayai ketua yang bertindak merekrut pekerja dengan gaji RM2.000 hingga RM6.000 sebulan. Selain mendapat gaji, mereka akan mendapat komisen bagi setiap promosi yang berjaya kepada pelanggan luar negara. Menurut Kau, 2 lelaki dipercayai dalam kegiatan berkenaan yang beroperasi di kondominium itu sejak 5 bulan lepas sehingga mengaut keuntungan mencecah 1,5 juta. Ini pasti satu tangkapan dan satu pendedahan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik negara, tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, rasuah. Lagi-lagi kita dengar berkaitan dengan rasuah yang berlaku di Malaysia. Nah, terbaru, terdapat 2 kerajaan dahulu yang terlibat dengan salah guna dana berjumlah RM700 juta. Dan tempoh yang dikeluarkan adalah pada tahun 2020 sehingga tahun 2022. Di mana pada sepanjang tahun tersebut, terdapat 2 Perdana Menteri yang memimpin. Pertama, Muhyiddin Yassin dan kedua Ismail Sabri Yaakob. Tidak dapat dibuktikan bahawa kedua-dua bekas Perdana Menteri ini terlibat dengan penyalahgunaan dana RM700 juta tersebut. Tapi, akhirnya SPRM telah mengeluarkan satu keputusan di media.
Seleweng dana, SPRM akan panggil seorang bekas Perdana Menteri. Tidak pasti Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob. Tapi yang pasti, SPRM akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri. Bukankah ini adalah satu permulaan cerita kepada masuk penjara? Nah, saudara-saudara, sebelum ini Syahbudin juga membuat ulasan kehidupan ataupun status Perdana Menteri adalah sangat spesial. Di antara 30 juta rakyat Malaysia, mereka dipilih menjadi Perdana Menteri. Semua Perdana Menteri itu. Tetapi akhirnya selepas menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob dikatakan terlibat dengan siasatan ini dan dipercayai beliau adalah yang akan dipanggil SPRM. Begitu juga Muhyiddin Yassin yang kini terlibat dengan kes mahkamah. Najib Razak kita jangan cakaplah, beliau hari ini sedang berdepan dengan hukuman penjara. Tetapi saya amat respect kepada semua Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ini, disebabkan mereka pernah memimpin negara. Nah, kenyataan daripada SPRM ini dipercayai, ataupun dalam satu artikel, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri dan bekas pegawainya akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan susulan dakwaan penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Ia berkata demikian, ketika ditanya pemberita, sama ada Perdana Menteri ke-9 akan menjadi orang terakhir di siasat. Siasatan lebih kepada bagaimana dana kerajaan dibelanjakan dan syarikat-syarikat yang mendapat dana, itu penting. Kami telah pun panggil syarikat-syarikat berkaitan. Mantan Perdana Menteri dan juga mantan pegawai-pegawai yang terdekat dengan dia akan dipanggil. Saya tak ada senarai jumlah yang akan dipanggil, tapi tak kurang dari 4 individu akan dipanggil dalam masa terdekat. Katanya buat masa ini hanya seorang bekas Perdana Menteri dipanggil. Nah, persoalannya adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob? Walaupun namanya tidak disebut secara khusus, Azam dipercayai merujuk kepada Ismail Sabri Yaakob yang memimpin Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sebelum ini. Malaysia kini melaporkan SPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Ismail. Selain anggota Parlimen Berak, beberapa bekas pegawainya turut disiasat, termasuk pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. Siasatan dilaporkan dibuat 4 hari selepas Menteri Komunikasi merangkap juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata, rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan RM700 juta untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran terdahulu. Pada November, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan sebanyak 700 juta dibelanjakan antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahawa sebanyak RM500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin 2020 ke 2021, manakala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri 2021-2022. Siasatan juga dibuat di bawah Akta SPRM 2009. Saudara-saudara, adakah ini akan membawa kepada satu keputusan yang mengerikan ataupun keputusan yang mengejutkan? Kita nantikan saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.